Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Madam Irma dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Izwani binti Muhammad Suhaimi selaku Ketua Kumpulan Masalah Penglihatan. Kumpulan kami akan membentangkan penulisan ilmiah kami yang bertajuk Masalah Penglihatan. Sebelum saya mulakan pembentangan ni, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Hai, nama saya Narfina Nadira binti Azli. Hai, nama saya Putri Farah Nudiana binti Hambali. Assalamualaikum Madam Irma, nama saya Nurhanim Azrina binti Sabarudin. Saya akan menerangkan tentang rawatan serta kesimpulan. Pengenalan bagi masalah penglihatan ialah mengenali kanak-kanak keperluan khas adalah penting seperti masalah penglihatan. Ini kerana jika seseorang itu mempunyai masalah penglihatan, ianya dapat memberikan kesan kepada individu itu sendiri. Justru itu, masalah ini juga dapat memberikan kesan yang mendalam kepada seseorang individu itu seperti rabun atau paling teruk dikenali sebagai orang kurang upaya, iaitu OKU dalam masalah penglihatan buta ini. Jika seseorang itu mempunyai masalah penglihatan, ianya dapat memberikan kesan iaitu tidak dapat berjalan seperti individu yang lain. Definisi bagi masalah penglihatan ialah masalah penglihatan merujuk kepada keadaan masalah yang melibatkan fungsi sebagai duri penglihatan. Secara umumnya, masalah penglihatan boleh dikategorikan kepada dua kategori yang utama, iaitu buta dan rabun atau berpenglihatan terhad. Buta merupakan penglihatan kurang daripada 3/60 pada mata yang terbaik ataupun penglihatan kurang daripada 10 setelah menerima rawatan ataupun pembetulan biasan. Penglihatan terhad pula penglihatan yang kurang daripada 6/18 sehingga persepsi cahaya pada mata yang terbaik ataupun medan penglihatan kurang daripada 10 selepas rawatan pembetulan biasan. Individu mempunyai penglihatan terhad ini dapat melakukan tugas hariannya dengan menggunakan deria penglihatan. Contoh bagi buta ialah kanak-kanak ini penglihatannya kurang daripada 3/60. Contoh bacaan dia lah, dia mengalami buta. Manakala penglihatan terhad pula, kanak-kanak ini penglihatannya kurang daripada 6/18 sehingga persepsi cahaya pada mata, dan kanak-kanak ini mengalami penglihatan terhad. Antara jenis-jenis masalah penglihatan ialah katarak. Katarak merupakan sejenis kerosakan mata di mana kantas semula jadi menjadi selaput dan rabun. Kanta mata menjadi keruh dan cahaya tidak dapat menembusinya. Seterusnya ialah strabismus, iaitu juling. Strabismus merupakan suatu keadaan di mana kedua-dua mata tidak searah dan memandang pada titik yang berbeza. Lencongan mata pada salah satu atau kedua-dua mata sama ada juling ke dalam, keluar, ke atas atau ke bawah. Seterusnya ialah glaukoma. Glaukoma adalah sejenis kerosakan mata yang disebabkan oleh tekanan cahaya yang terlalu tinggi di dalam berbola mata. Kesemua jenis glaukoma adalah disebabkan gangguan atau dihalang oleh bendala yang mengedarkan ke dalam mata. Seterusnya ialah amblyopia, iaitu mata malas. Amblyopia dikenali sebagai lazy eye ataupun mata malas, suatu keadaan di mana salah satu mata tidak berfungsi dan perlu bergantung pada sebelah mata yang sihat. Mata malas merupakan gangguan yang terjadi pada masa perkembangan penglihatan. Seterusnya ialah diplopia. Diplopia merupakan masalah penglihatan. Bagi kategori ini berlaku disebabkan kurangnya ataupun tidak adanya pigmen melanin pada mata dan pewarisan alogen resesif sehingga mengakibatkan keterbatasan fizikal, yakni sensitif terhadap sumber cahaya yang kuat seperti lampu yang terang, sinar matahari.
Terusnya ialah miopia. Miopia merupakan keadaan di mana ketidakupayaan untuk melihat objek jauh dengan jelas dan hanya boleh melihat pada jarak yang dekat sahaja. Ini adalah penyakit raba mata yang paling lazim di kalangan kanak-kanak dan remaja. Ia juga boleh disebabkan keturunan. Seterusnya ialah iropia, iaitu rabun dekat. Iropia merupakan suatu keadaan di mana bola mata lebih pendek daripada biasa. Pada peringkat yang lebih tua, iaitu 40 tahun ke atas, kanta mata akan hilang kekenyalannya. Dan akhir sekali ialah rabun warna. Rabun warna atau color blindness sebenarnya mengalami persepsi warna sahaja yang berbeza dengan orang yang mempunyai penglihatan normal dan bukanlah penglihatan televisyen hitam putih. Jika kita melihat warna merah menyala, seseorang yang mempunyai difeksi warna merah akan melihat warna tersebut seperti warna merah gelap. Ini adalah contoh gambar jenis-jenis masalah penglihatan. Antaranya ialah katarak. Katarak ni dekat biji bola mata hitam dia tu ada satu selaput yang warna putih. Untuk strabismus pula, iaitu juling. Juling biasalah mata bola mata hitam dia tu dekat, ada yang dekat tengah, ada yang dekat atas, ada yang dekat bawah. Bagi glaukoma pula macam katarak juga, dia ada satu warna putih dekat berbola mata hitam dia. Seterusnya ialah amblyopia, iaitu mata malas. Yang ni mata dia macam sepet sebelah, lepas tu mata yang sepet tu tak berfungsi. Dan seterusnya ialah albinisma, iaitu mata dia semu putih. Seterusnya ialah diplopia. Diplopia ni macam mata dia boleh nampak dua benda yang sama tapi sebenarnya satu je. Yang seterusnya ialah miopia, iaitu rabun jauh. Dan akhir sekali ialah iropia, iaitu rabun dekat. Punca-punca masalah penglihatan terbahagi kepada 3. Yang pertama, punca semasa mengandung. Yang kedua, punca semasa melahirkan. Dan yang ketiga, punca selepas melahirkan. Yang pertama, punca semasa mengandung. Semasa mengandung, berkemungkinan daripada penyakit keturunan mahupun baka. Yang kedua, punca semasa melahirkan, berkemungkinan berlaku komplikasi masa kehamilan dan ketika melahirkan. Hal ini terjadi kerana mempunyai masalah bayi lambat keluar pada masa yang ditetapkan ataupun bayi yang lahir. Yang ketiga, punca selepas melahirkan. Rubella penyakit boleh menyebabkan ibu mengandung itu berlakunya keguguran atau bayi yang dilahirkan itu menjadi cacat. Ianya juga berlaku kecacatan yang digelar rubella congenital, di mana bayi akan lahir mengalami masalah penglihatan mata. Kerana menurut KKM, seramai 100 bayi yang dilahirkan kepada ibu mengandung yang dijangkiti virus rubella ini, dalam 3 bulan pertama akan ada masalah kecacatan ini. Seterusnya, saya akan menerangkan bab 2, ciri-ciri masalah penglihatan. Ciri-ciri umum masalah penglihatan terbahagi kepada 2, iaitu buta dan penglihatan terhad. Buta adalah penglihatan kurang daripada 3/60 pada mata yang terbaik atau penglihatan kurang daripada 10 setelah menerima rawatan ataupun pembetulan biasa. Penglihatan terhad pula adalah penglihatan yang kurang daripada 6/18 sehingga persepsi cahaya pada mata yang terbaik ataupun medan penglihatan kurang daripada 10 selepas rawatan pembetulan biasa. Individu mempunyai penglihatan terhad ini dapat melakukan tugas hariannya menggunakan deria penglihatan. Ciri-ciri sosial masalah penglihatan adalah mata yang sangat sensitif pada cahaya, bahagian tepi berwarna merah, kelopak matanya bengkak, juling iaitu memutarkan matanya bila melihat sesuatu, bintik-bintik putih di tengah mata. Ciri-ciri emosi masalah penglihatan pula adalah menggosok dan mengedip mata dengan berlebihan, selalu mengerutkan mata,
suka menutup dan melindungi sebelah matanya, mendekatkan kepala bagi melihat sesuatu objek, susah untuk membaca atau melakukan sesuatu kerja dan perlu mendekatkan objek pada mata, kerap melanggar sesuatu dan terjatuh apabila berjalan. Seterusnya, tahap-tahap masalah penglihatan. Ia terbahagi kepada 3 iaitu tahap sederhana, tahap teruk dan tahap sangat teruk. Okey, tahap sederhana adalah kanak-kanak masih boleh melihat cahaya dan menjalankan aktiviti melibatkan dera penglihatan dengan menggunakan alat bantu khas seperti kanta. Tahap teruk pula, kanak-kanak mengalami kesukaran yang teruk untuk melakukan aktiviti berkaitan dengan penglihatan termasuk mobiliti, walaupun dengan bantuan alat khas telah disediakan untuk mereka. Tahap yang terakhir adalah tahap sangat teruk. Ia mengalami kesukaran untuk melakukan aktiviti visual, membaca dan mobiliti serta perlu bergantung kepada deria lain. Masalah penglihatan warna pula adalah berkait rapat dengan masalah pada sel-sel reseptor retina. Seterusnya, ujian penglihatan warna perlu dijalankan bagi mengenal pasti setiap individu yang mempunyai masalah rabun atau buta warna. Akhir sekali, masalah penglihatan warna selalunya adalah penyakit keturunan yang tidak boleh diubati, tetapi ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan berlakunya rabun warna seperti diabetes. Intervensi dan cara rawatan terbahagi kepada 5. Yang pertama dari segi pengajaran. Segi pengajaran itu pertama adalah sentuhan, maknanya memberi kanak-kanak itu berbagai benda atau objek dan pelbagai struktur. Yang kedua ialah pendengaran, maknanya guru kerap berbual dengan murid-murid untuk membantu mereka fokus dalam pengajaran. Ketiga ialah bau, mereka akan menggunakan deria selain sentuhan dan pendengaran iaitu bau dan rasa, maknanya membantu mereka mengenali pelbagai rasa dan struktur. Seterusnya, khidmat kesihatan terbagi pada 2 iaitu yang pertama ahli optometrik iaitu membuat diagnosis terhadap masalah penglihatan yang dialami mana-mana individu. Mana ini seperti jumpa doktor dahulu untuk kesan tahap masalah penglihatan kita. Yang kedua, ahli oftalmologi iaitu dalam bidang pembedahan mata pesakit yang mengalami masalah mata. Maknanya ini yang nombor 2 ini ialah ahli oftalmologi ialah melakukan pembedahan selaput mata. Seterusnya adalah kaunseling. Kaunseling ini perlu diberi kepada ibu bapa dan kanak-kanak juga. Yang pertama, kaunseling yang diberikan kepada ibu bapa, tujuan untuk memberi kaunseling kepada mereka ialah supaya mereka menerima kekurangan anak mereka dan tidak menyisihkan anak-anak mereka disebabkan anak mereka mempunyai kekurangan daripada orang yang lain. Kedua, memberi kaunseling kepada kanak-kanak pula supaya kanak-kanak tersebut dapat menerima dan menjalani kehidupan dengan menggunakan deria yang lain. Contohnya, kanak-kanak tersebut dapat mempelajari tulisan braille dengan bantuan guru serta ibu bapa apabila di rumah. Seterusnya, penggunaan alat teknologi bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan terbagi pada 3. Yang pertama ialah mesin braille, iaitu mesin ini merupakan mesin taip untuk menaip huruf-huruf braille. Dia digunakan sebagai alat menulis dan membaca. Seterusnya ialah embosser, iaitu mencetak titik timbul dalam penterjemahan seperti buku. Sebagai contoh, buku yang telah siap diedit atau ditaip akan pindah di emboss untuk menjadikan buku braille. Yang ketiga ialah thermoform, iaitu menyalin rajah timbul dari kertas asal menggunakan kertas bailon. Akhir sekali ialah khidmat sokongan, iaitu daripada ibu bapa, penjaga, guru-guru, kanak-kanak dan NGO. Tujuannya ialah adalah untuk membantu kanak-kanak tersebut menguasai kemahiran asas dalam menjalani kehidupan seharian. Contohnya penggunaan deria,
reliability atau mobility. Maknanya kanak-kanak itu dengan didikan dengan sokongan guru atau ibu bapa, didik mereka menggunakan diri lain kerana mereka tidak nampak kan. Jadi guru dengan ibu bapa akan mendidik mereka untuk mereka boleh untuk berdikari dengan diri sendiri. Untuk bahagian NGO, Wani akan terangkan. Seterusnya adalah hikmat sokongan. Okey, seperti yang kita tahu, hikmat sokongan ni merupakan satu kumpulan yang mempunyai kepakaran dan keprihatinan dalam kerja-kerja sosial. Mereka terdiri daripada para profesional yang mahir dalam bidang tertentu dan bekerja secara berpasukan tanpa berdasarkan bayaran. Hikmat sokongan ini juga dikenali sebagai pasukan disiplin hikmat sokongan yang biasanya dalam bentuk bantuan ataupun pertolongan seperti hikmat kepakaran, penasihat, kemudahan, perundangan, kewangan ataupun psikologi untuk menangani murid-murid pendidikan khas ini bagi mereka mencapai matlamat pendidikan. Okey, di antara hikmat sokongan dalam pendidikan khas adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun JKM. Ia ditubuhkan pada tahun 1946. Ia juga bertujuan menjaga kebajikan mereka yang memerlukan, berlandaskan 5 teras utama iaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian. Kumpulan sasar JKM termasuklah kanak-kanak, orang kurang upaya, warga emas, gelandangan, orang fakir, keluarga yang bermasalah, keganasan rumah tangga dan banyak lagi lah. Okey, seterusnya adalah NGO iaitu Pertubuhan Bukan Kerajaan. NGO ini merupakan pertubuhan yang ditubuhkan oleh pihak atau pertubuhan swasta yang tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan mana-mana kerajaan. Badan NGO yang khas untuk masalah penglihatan ini adalah Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia iaitu PBOBM. Matlamat pertubuhan ini ialah mewujudkan kesempatan saksama dan penyertaan sepenuh OKU penglihatan dalam segala aspek masyarakat. Tujuan pertubuhan ini ialah menyediakan sumber perkhidmatan bagi pembangunan di Malaysia, khususnya yang pertama ialah meningkatkan dan membantu dalam pendidikan dan pemulihan OKU penglihatan ini dengan menyediakan kursus latihan dan khidmat sokongan untuk mereka. Tujuan PBOBM seterusnya adalah mereka juga membekalkan kemudahan, alat bantuan atau barangan khas untuk OKU penglihatan termasuk penyediaan perkhidmatan dan maklumat untuk memperoleh dan menggunakan sumber tersebut. Dan juga tujuannya juga adalah mereka juga menyediakan bahan bacaan dalam braille, audio, tulisan besar, digital atau bentuk lain yang boleh diakses oleh OKU penglihatan. Kesimpulan untuk masalah merata ini perlu diambil berat oleh mana-mana pihak agar mereka tidak ketinggalan dalam pendidikan maupun bidang yang lain. Selain itu, dengan masalah penglihatan, kita boleh mendekatkan diri kita dengan situasi mereka. Ini kerana masalah penglihatan dapat membuka pemikiran seseorang itu dengan membuat baik dengan mereka dan memberikan kemudahan khas kepada masalah penglihatan. Justru itu, kita tidak perlulah menandahinya kepada mereka jika mereka adalah golongan kurang upaya dalam masalah penglihatan. Seterusnya, dengan masalah penglihatan ini, kita juga dapat membantu mereka dengan perubatan-perubatan yang sesuai untuk masalah penglihatan agar masalah yang dihadapi dapat dirawat dan dijaga dengan baik.